wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, kita muka surat 16. Mari anak-anak perhati kelakuan mengambil berkat dengan bekas-bekas, dengan asar yang salih. Ada sekalian, syukur pertama sekali kita ke Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia jugalah memberikan limpah kurnia kepada kita, masih boleh kita berada atas muka bumi dia untuk berbakti, untuk mentauhidkan dia, mengenali dia, sedar ke dia, zikir ke dia, tauhidkan dia. Alhamdulillah, syukur diberi kita nikmat Islam sejak lahir lagi, dan dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpah kurnia dia memudahkan kita untuk bagi kita taat dan menjauhkan maksiat. Alhamdulillah, diberi kita kesedaran untuk terus nak mengaji dan belajar. Alhamdulillah, diberi kita iman dengan mana sedar, yakin Allah la ilah. Diberi kita kefahaman benar-benar nak hidup untuk Allah sebagai maksud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mahbub. Syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia masih memberi kepada kita keupayaan boleh hadir untuk pagi ni solat subuh berjemaah. Hadir pula, berada pula satu majlis yang sangat mulia, meneruskan bacaan daripada kitab Irsyadul Jawiyyin ini. Seterusnya kata musannif rahimahullah ta'ala, kata dia, marilah anak-anak perhati kelakuan mengambil berkat dengan bekas-bekas yang soleh. Seterusnya kita nak bicara dengan sekalian mengenai ambil berkat pula daripada asar-asar orang soleh ataupun solehin, apatah lagi nabiyyin, apatah lagi orang yang istilah dalam syariat kita dipanggil orang mulia, para awliya. Bekas mereka tu kita ambil berkat. Kata dia, adalah hal mengambil berkat dengan demikian itu dikerjakan dia oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi antara amalan ambil berkat ni, tabarruk, ya, bahasa lain yang dipakai dalam kes ni, ada tabarruk, ambil berkat. Yang ni adalah memang amalan para sahabat daripada asar Nabi SAW. Istilah asar ni kesan-kesan, bekas Nabi SAW. Dan adalah setengah dan sebahagian daripada mereka itu sahabat ini yang bersesak-sesak, mereka itu bersegera mengambil air lebih berwuduk bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara amalan yang dibuat oleh para sahabat ni
Maksudnya antara praktikal harian mereka, kalau Rasulullah ambil wuduk, kalau ada air lebih wuduk Rasulullah ni, berebut ambil. Istilah air lebih wuduk ni apa? Kalau bubur dalam bekas, Rasulullah berwuduk daripada bekas tu. Bekas air wuduk lebih tu, yang tu dipanggil air waduk. Kalau istilah kita belajar kitab fiqh, air waduk Nabi tu, berebut para sahabat ambil air waduk itu. Kalau ada air wuduk pun para sahabat, air wuduk mana yang meleleh tumpah, kalau jatuh tu pun, yang tu pun para sahabat berebut. Begitu juga berebut air waduk. Air waduk ni buah dalam bekas, cerik, wuduk pada bekas tu, baki tu dipanggil waduk. Rasulullah air waduk dia ni, kalau pokok mati jurus subuh. Kaedah kita dalam sunat dalam fiqh memang ada pun, memang sunat tabaruk dengan air waduk kita sekali pun. Air waduk kita macam mana? Minum daripada air waduk. Baik, I faham air waduk tu lah, faham. Bukan air wuduk, air waduk. Bukan air kolah. Nak minum air kolah ni pasal lah. Istilah air waduk dalam fiqh ni mesti buah dalam bekas lah. Cerik, botol, kita jadikan tu sebagai sumber untuk air tu. Ambil wuduk, habis lebih daripada bekas. Lebih pada bekas baru panggil waduk. Kalau air sungai kita ambil, air sungai tak dipanggil waduk. Untuk nama waduk, air lebih dalam bekas untuk kita ambil wuduk. Bekas, bukan air laut ambil wuduk, bukan air sungai ambil wuduk. Itu tak dipanggil waduk. Itulah. Itu sikit ke istilah waduk sikit. Yang para sahabat mereka ni mengambil berkat mereka itu dengannya, dengan air berwuduk Nabi. Tu antaranya air waduk. Bahkan kalau riwayat para sahabat ni bukan saja air waduk, air Rasulullah ambil tu yang lebih dia tu, kalau yang meleleh tumpah tu pun, yang tu pun para sahabat berebut. Dan apabila berkahak lah bahasa kita, ataupun berludah ia Nabi SAW, nescaya mengambil mereka itu, para sahabat, akan gerahaknya Nabi SAW dan air liurnya Nabi SAW. Ada orang kata yang ni khususiat Rasulullah. Masyhur saya duduk ngaji, duduk sebut, tak ada dalil yang kata yang ni khususiat Rasul. Bahkan dia terbantuk dalam da'bis salihin. Maksudnya yang ni adalah kelakuan yang ada, yang sepatutnya, yang dibuat kepada sesiapa saja yang orang salih. Dia bukan khususiat Rasul. Ada kitab-kitab khas bicara dalam bab khususiat Rasul ni. Khususiat Rasul maksudnya benda-benda yang khas. Ni Rasulullah yang untuk dia, kat kita tak boleh buat, kat kita tak boleh tiru tu, tak ada. Jadi bab yang ni sahabat ambil berkat daripada Rasulullah, ni kita ambil berkat pada tok guru kita, para awliya. Adakah dia khususiat kat Rasulullah aja boleh buat? Tak. Pasal sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para awliya kita sebelum ni memang ada prinsip tabarruk je ni. Sama ada daripada yang hidup ataupun yang mati. Tapi daripada orang soleh lah, orang soleh. Jangan tabarruk kat Firaun, kita sebut malam. Pergi Mekah, pergi mana? Pergi Mesir. Buat balik kitchen piramid. Itu buat apa? Kubur orang kafir. Yang tu tak ada pula orang miskin pula, kata syirik apa. Tak ada marah pula. Pergi mana lagi? Pergi Sarawak, gambar burung kenyalang, kitchen. Betul macam tu kan? Pergi Sabah, bawa balik kitchen gambar apa? Sumputan tu serundai dia yang rupa, saya buka lah Google, sumputan, bukan sumpitan sini, ini sumputan.
Gambar hak tu, ada apa tu kan da'bil salihin. Itu da'bil Arab ajamiyin. Gitu bahasa itu. Da'bil sabahiyin. Itu kebiasaan daripada orang Sabah. Tu bukan da'bil salihin. Dan menyapuh mereka itu, menyapuh ni kita kitab tani ni macam ni ya. Eja dia. Nyapuh. Menyapu mereka itu dengan air Nabi dan hak Nabi. Hak Nabi. Nyapu apa? Sapu badan, sapu pakaian. Dan ada setengah mereka itu yang bersegera di atas tukang cukur rambut kepala Nabi SAW. Kalau ada tukang cukur rambut Nabi, jadi bila rambut Nabi jatuh tu, terus pergi jumpa. Kalau dengar cerita Rasulullah duk bercukur, terus bersegera pada tukang cukur, buat apa? Dan berbahagi mereka itu akan rambutnya. Nabi SAW mengambil berkat dengannya, dengan rambut Nabi SAW. Tak syirik ke? Rambut Nabi beri manfaat. Dia memang tak habis soleh. Benda yang dibenarkan untuk kita tabarruk. Itu, ambil berkat itu. Kalau yang tu syirik, kalau tanya gini, saya ngaji Tok Guru dia bagi misal mudah. Antara rambut Nabi dengan nasi, mana berkat? Kita berkat nasi lagi. Para sahabat tak. Besar dia siapa yang soleh tu. Rambut Nabi dengan nasi. Siapa besar lagi? Rambut Nabi besar lagi. Ni juzuk daripada anbiya, juzuk afdalul makhluqat. Memang rambut Nabi tak boleh makan. Tapi antara nasi ini benda jamadat. Benda tak menyawa pun. Rambut tak menyawa, tapi rambut daripada makhluk yang memang menyawa. Pula tu zahir batin dia menyawa, bahkan seabdal makhluk. Nasi memang boleh makan, tapi jadi tai. Sikitlah dengan bahasa gitu kan, untuk mudah faham tu. Mudah faham. Jadi kalau kita ada akidah kat Rasulullah ni, maksudnya kat Rasulullah ni lagi besar daripada makan, minum, duit dengan rambut Rasulullah mana besar? Ya, rambut Rasulullah besar lagi. Duit pun benda mati. Memang boleh ambil manfaat. Siapa manfaat besar lagi? Duit ke rambut Nabi? Kita faham duit. Tambah Cik B lagi tak faham langsung dia ke rambut Nabi ni. Hadanallah ila siratal mustaqim. Kedah kita tak? Rasulullah tu besar. Asal daripada Rasulullah tu besar. Kalau kita lapar makan nasi rasa lega, para sahabat ni kalau lapar pegang rambut Nabi ni, aku tawasul dengan rambut Nabi, dia rasa lega dengan rambut Nabi ni. Kita kalau lapar pergi kedai makan, pergi Tasik Raban tu, dia nak bakar ikan tu. Para sahabat berlebuh biar. Tak payah para sahabat lah. Orang-orang yang memang gila dengan Rasulullah ni, tengok gambar capal ni, capal Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Tengok gambar capal tu, seronok lagi pada bau ikan sedap-sedap tu. Bau ikan jadi tai. Boleh, faham. Gambar belakang, ikan, kalau ada kuah dia apa, buah belacan. Ada benda-benda yang makan ada jadi makruh ke apa. Bukan nak sebut asal lah tu. Capal Nabi mana ada makruh apa? Mereka lebih besar dengan asar salihin daripada asar-asar insaniyin, apa, makan, minum, tu. Orang yang ada kesan, ada hati dia, ada ta'asar, ada ta'asur, ada terkesan dengan Nabi SAW ni, tengok apa yang ada pada Rasulullah tu, kesan besar dalam hidup dia. Dan kata dia, meminum oleh Abdullah Ibn Zubair akan darah berbekam Nabi SAW. Minum. Memang Rasulullah tak suruh, tapi minum. Dan minum oleh Ummu Aiman akan air kencing Nabi SAW. Katanya Ummu Aiman ialah pengasuhnya Nabi SAW, iaitu hamba perempuan bagi bapaknya Abdullah.
Siap, itu. Maka berkata Nabi baginya, bagi Ummu Aiman ni, dia kata, sihat hai Ummu Aiman. Dengan minum air kencing Nabi ni, Rasulullah doakan untuk dia, mudahan kamu sihat Ummu Aiman. Dan sekalian demikian itu, kata dia, semua cerita-cerita ni sabit pada beberapa hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang sahih. Bahkan sabit juga bahawa Nabi SAW datang ia kepada Siqayah Abbas. Siqayah ni tempat khidmat bagi minum air orang ahli Makkah kan. Ada satu tempat ambil air, yang jamu air ataupun serve air bagi orang yang ada di Masjidil Haram. Nama tempat khas tu dipanggil Siqayah Abbas. Rasulullah pernah pergi ke tempat ni kerana nak minum air Siqayah itu, maka menyuruhlah oleh Abbas. Abbas ni pak menakan Nabi akan anaknya Abdullah, itulah Abdullah bin Abbas yang di Turjumanul Quran, bawa datang ia dengan air yang ada ia pada rumahnya, pada rumah Abdullah bin Abbas ni, yang lain daripada tempat yang minum oleh muslimun, lain daripada tempat yang diminum oleh orang Islam, yang ramai-ramai itu, yang orang Islam minum daripada situ, kerana air itu dibilangkan dia dengan keji dan luwati. Pasal air itu ramai yang anggap ia keji dan luat. Bahasa kita kembang tengkok. Dan berkata Abbas, ya Rasulullah, adalah air itu menyentuh oleh tangan-tangan orang yang banyak. Nantilah kami nak bawa datang air yang lain daripadanya. Jadi air yang tempat diminum oleh orang ramai itu, Abdullah bin Abbas ni, Abbas bukan Abdullah bin Abbas, pak menakan, dia kata, ya Rasulullah, air ini disentuh oleh orang banyak. Aku nak bagi satu bekas, datang bekas ni bekas baru, bahan ni yang elok, tak disentuh oleh orang ramai. Maka jawab Nabi SAW, kata, tak usahlah begitu, sesungguhnya aku nak mengambil berkat muslimin. Rasulullah ambil berkat muslimin. Jadi kalau ada orang kata bab tabarruk ni khususiat kat Rasulullah je, tak betul. Pasal Rasulullah sendiri ambil tabarruk daripada muslimin. Bahkan kalau kita belajar bab makan minum, memang antara belajar makan minum tu hak makan minum Rasulullah, dan dalam tu disebut mengenai disebut su'rul mu'min syifa, apa, sisa orang mukmin, bekas orang mukmin ni ubat, penawar. Bahkan daripada, kalau kita tengok bab adab makan, kalau kata daging seketul, dia ajar kita makan tu bukan ambil potong-potong dengan pisau, tapi gigit letak, gigit letak, gigit letak. Kalau makanan pun letak kat tengah, ambil gagau seorang sikit daripada tengah. Pasal al-barakah, barakah turun pada tengah. Ada sebut barakah, berkat, tabarruk kat situ. Kalau makan pun, kalau jenis makan ramai buah dan talam tu, prinsip dia buah di tengah, bukan ambil seorang seketui tu semua tangan gagau pergi ambil daripada seketul yang besar tu. Siapa? Ni panggil asar, su'rul, sama ada istilah sisa ataupun bekas orang soleh ambil. Kalau saya makan beradab dengan tutup guru ni, memang dia ajar prinsip makan apa. Kalau dalam talam, tok guru sentuh dulu baru kita ambil. Bukan kita sentuh dulu dia ambil pada tangan kita. Dia sentuh dulu baru kita ambil. Bahkan kalau kita belajar, ada bab tahnik bayi baru lahir, panggil orang soleh,
Orang yang baik-baik buat apa? Bagi dia kunyah kurma. Istilah tahnik lah, bagi kita belah mulut. Ambil kurma tu, gosokkan di langit-langit baby. Orang soleh dia bukan makan macam kita makan. Dia tak makan pun dia makan. Dia tak makan pun dia makan. Batin dia tu ada sesuatu lah, maksud saya tak makan tu kan. Kita tunggu makan pun makan, dia ni tak makan pun makan. Bahasa gitu sikit. Allahu Akbar. Jadi ambil daripada bekas mulut dia tu, ambil gosok apa tu untuk tabaruk. Macam mana orang soleh ni mulut dia manis, sebut benda baik-baik, supaya baby tu esok pun macam mana orang soleh ni cakap benda yang soleh-soleh, mulut anak-anak tu pun cakap benda yang baik-baik, yang soleh-soleh juga. Orang hafiz Quran, orang tobik dia soleh. Dan barang yang menyentuh oleh tangan-tangan mereka itu. Jadi Rasulullah nak apa yang disentuh oleh tangan muslimin dan air tempat orang muslimin banyak minum. Jadi faham tu. Kalau tadi kita sebut air kolah kan. Air kolah tu antaranya istilah, walaupun asal air waduk tu, asal saya sebut dia atas bahasa fiqh yang dah ada. Saya sebut gitulah. Antara bekas orang muslimin ambil ialah kolah. Khasnya kita dalam mazhab Syafi'i memang ada kaedah itu. Kalau Hanafi apa dia tak ada. Dia tak ada kaedah tu. Macam mana pun nak sebut, Rasulullah sendiri dia nak tempat yang orang muslimin banyak pergi minum dan bekas daripada disentuh oleh orang Islam. Kemudian bila kawan kita perhati dan faham bahawa Nabi kita SAW sendiri berkata, Rasulullah sendiri kata, ia akan demikian itu, dia pun nak ambil tabaruk berkat daripada tangan muslimin, maka apatah lagi. Bahasa kita yang guna bahasa apatah ni lah. Apatah lagi. Kalau bahasa petani sebut sama telah lah. Lagi kita yang sekalian ni, maka tiap-tiap muslim ada baginya muslim ni nur masing-masing. Nurhun yas'a baina aydihim. Sabit dengan Quran, setiap muslimin ada nur. Ada nur dan berkatnya di atas kadar iman yang ada pada dia. Setiap orang. Kok puak Wahab ni dia tak ada iman kok. Kasar kita sebut. Yang tu yang dia tak nak ambil tabaruk daripada orang lain. Tu satu tanda. Tu dia tak ambil pada orang soleh apa pun tidak. Pasal apa? Mungkin dia tak nampak orang yang ada nur tu adalah nur. Itu masalah dia. Pada dia nur kot. Orang lain semua zuluman. Astagfirullah. Tak tahulah. Tanya dia apa lah. Macam mana dia orang punya kefahaman tu. Orang tahu ulama kita sebut memang gini. Memang sabit. Setiap mukmin ni ada nur masing-masing. Cuma kuat tak kuat tu, orang ahlul basair nampak lah. Apatah lagi Nabi-Nabi, para awliya ni, Masya Allah. Maka kata dia, menuntutilah berkat itu. Jadi kesimpulan daripada apa yang disebut amalan Rasulullah sendiri, menuntuti berkat itu tak haram. Tak. Bahkan dia masyru'. Dia benda yang disyariatkan. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan tidak syirik. Tak ada syirik. Tak ada istilah syirik. Sebab syirik ni ngaji akidah ni elok. Nak kira syirik, kalau kata apa sebab boleh jadi syirik, makan nasi boleh syirik. Minum air boleh jadi syirik. Pakai lawa-lawa boleh jadi syirik. Pakai baju boleh jadi syirik. Makan ubat boleh jadi syirik. Bukan nanti syirik sebab tokoh. Kan? Jadi tak nak jadi syirik. Memang tak nak jadi syirik. Itu yang ilmu besar kita belajar. Tu yang belajar akidah tu. Semudah makan nasi boleh jadi syirik tu. Untuk bahasa mudah ni. Bukan nanti ubat lah. Makan nasi boleh jadi syirik. Makan nasi mengenyangkan. Tapi syirik lah. Pasal apa? Kita syirikkan siapa yang bagi manfaat dan mudarat kat kita. Tu tauhid af'al nama dia. Tauhid af'al ni nak faham Allah ni la fa'il hakiki ila Allah.
Kat kita pun la quwata illa billah. Kita yang ada kederat Allah Ta'ala bagi ni pun la quwata illa billah. Takkan makanan ada kuwah. Makanan bukan benda yang ada kuwah pun. Apa tadi kata tabiat dia? Tak. Makanan bukan tabiat dia pun, keadat. Atau proses istilah, dia ukur adat. Dia proses. Sebab adi tu istilah. Di atas kita orang ada akidah ni, faham kita la ilaha illallah, la quwata illa billah. La quwata illa billah, la ilaha illallah wa la qudrah illallah. Tak ada siapa kuasa melainkan Allah Ta'ala. La dar illallah, la nafi' illallah, la mu'ti illallah, la mani illallah. Nak dapat akidah ni bukan sebut macam mana, memang mengaji suku, dah mengaji pun kita punya praktikal harian nak tu. Cuma orang yang tak biasa belajar dan tak dapat biasa latihan berguru untuk praktikal tauhid ni, dia tak faham tauhid ni praktikal harian, bahkan bukan harian dengan makna daily, dari sudut daily rutinnya tu, bahkan dia 24 jam harian tu maksudnya, caubiskan dia 24 jam harian bagi hamisha Urdu lah, bukan Urdu lagi. Pasal saya kita mengaji tok guru kita sebut itu bahasa Arab tu kata dia kulla waqt kulla hin, fi kulli hin ahyan fi kulli zaman. Itu dia cakap ke Arab dalam bahasa kitab. Main guru kita ngaji pergi Urdu kan, pergi dia pun macam tu lah bahasa dia, bunyi bahasa Urdu lah sikit kan. Kalau pergi jumpa tok guru putih pun rasanya kalau dia pun syarah, dia cakap itulah. Every time, every moment, every single time, we must to practice our tauhid to Allah Subhanahu Wa Taala. Why is it? La dar wa la nafi' illa Allah. Nobody give manfaat al mudarat melainkan Allah. Campur biar Arab putih Urdu apa semua campur pi. Memang macam tu akidah. Jadi nak kata asal syirik ni bukan nanti pergi sembah tokong. Sembah tokong tu murtad terus dah. Na'udzubillah. Hal tu memang kata jelas sangat lah. Syirik ni lah. Syirik tu kalau perkara-perkara yang dibenarkan, kita punya dobit sini lah. Benda-benda yang memang dibenarkan untuk di situ kita tabarruk. Bahkan tabarruk kita kalau ikut dengan orang soleh tu lagi besar daripada tabarruk dengan ubatan, dengan makanan, dengan minuman. Maksudnya apa? Makanan, ubatan, minuman ni dia jamadat, dia benda jamid. Orang soleh dia orang hidup, benda hidup. Benda hidup pun tak boleh bagi mudarat manfaat, apatah lagi benda mati. Kalau itu ni benda hidup pula, bukan orang hidup biasa, tapi ada kesan dia ni saleh, ada ciri saleh ada. Tabarruk dengan dia lagi afdal daripada makan minum. Dengar elok ya. Walaupun boleh minum sikit abuan orang soleh, boleh daripada kita makan seperiuk, baik hak sikit daripada orang soleh. Tu istilah berkat. Jadi bukanlah haram ambil tabarruk ni, begitu juga bukan syirik, kerana orang Islam tidak i'tiqad boleh jadi beri bekas bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Satu bab ni memang benda besar ni, mengaji dia akidah memang lah. Kalau akidah tak mengaji tu kata jangan kata tabarruk dengan asar soleh, makan nasi syirik. Pasal sembang makan nasi syirik, kau ubat syirik. Duk kerja harian tu cari kerja, cari duit tu, yang tu pun syirik lah. Kalau nak kata syirik tu kan, Allahumma salli. Bahkan kalau kita mengaji tok guru yang syarah faham syirik tu apa dia? Syirik ni apa? Syirik ni menduakan Allah Ta'ala, menduakan dari segi zat dia, menduakan dari segi sifat dia, menduakan af'al dia, menduakan milik dia. Syirik dah. Satu antara maksud syirik ni yang kalau kita baca dalam Quran tu, antaranya kisah Luqmanul Hakim, dia kata ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim.
Saya ngaji memang Tok Guru syarah khas satu dalam bab tu. Kata dia, antara wasiat Luqmanul Hakim, umum Quran tu tapi nak cerita Luqmanul Hakim tu. Dia wasiat ke anak dia, ya bunayya, wahai anak yang kukasihi, ya la tusyrik billah, kamu janganlah syirik dengan Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Kita orang bodoh-bodoh ni, kita faham la tusyrik billah ni apa? Jangan sembah tok kong, jangan sembah berhala. Kita faham itulah syirik. Saya ngaji Tok Guru duk syarah, apa maksud la tusyrik billah? Maksudnya jangan ada i'tiqad selain daripada Allah Ta'ala ni sifat uluhiyah. Itu syarahan dia. La tusyrik billah ni maksudnya apa? Jangan la tusyrik billah ni, jangan faham pada makhluk ni ada sifat uluhiyah, dar, nafi' sama sekali. Bahkan makhluk ni tak ada yang wujud yang qaim binafsih. Itu maksud la tusyrik billah. Kalau makhluk ni, makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Atas kita bicara mudarat, munafaat, bahkan makhluk ni wujud pun dia tak boleh ada melainkan Allah yang hakiki wujud. Makhluk ni Allah yang bagi wujud. La tusyrik billah. Itu pertama, la tusyrik billah lah. Bukan tusyrik billah berhala bukan. Bukan saja berhala. Makhluk umumnya, semua makhluk takkan ada sifat ketuhanan. Tentu atas semua makhluk, baru akidah kita akan dapat akidah sahih betul dengan Allah Ta'ala. Jadi walau makan, minum, ubat, duit, kita cari pekerjaan, ada anak isteri, pemimpin apa dan sebagainya, langit, bumi, duit, apa lagi. Kalau kita ambil kesan orang soleh apa sekalipun, ambil tabaruk berkat, akidah la ilaha illallah, tentu dia dasar dia mengaji akidah dulu dan bagi faham betul-betul apa yang nama syirik tak syirik. Ni faham syirik bersih Pak Wahab, salah pening ni. Dia syirik bukan macam mana ulama ahli sunnah wal jamaah kita syarah syirik tu apa. Syirik Pak Wahab ni lain. Dia syirik dia tu ambil berkat pun syirik. 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 Ambil berkat syirik. Allahumma salli. Kaedah ulama kita aja syirik bukan masalah ambil berkat tu. Kalau tu kata kalau ambil berkat ni syirik, makan syirik, minum syirik, ambil ubat syirik. Bukan saja ambil berkat, ambil apa? Ambil manfaat. Bukan ambil manfaat, i'tiqad benda tu sendiri baru manfaat. Syirik. Satu besar, kalau tak sebut kepada Pak Wahab pun kat kita ni fardu ain atas kita kena belajar. Kena faham sungguh. La dar wa la nafi' illa Allah. Apa maksudnya? Beri mudarat manfaat ni Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama tak menafikan perjalanan sebab lapar makan. Sebut benda senang je pun. Benda simple je. Pasal nak sebut sampel ni, saya duduk ngaji tu turun sebut, kita boleh jadi syirik semudah itu dengan makan minum je. Yang tu syirik. Kalau sebut dengan bahasa lain boleh jadi riak, boleh sebut penyakit-penyakit hati tu, boleh takabur, boleh ujub, boleh sum'ah, boleh hasad. Masalah apa? Masalah tu daripada tak faham ke Allah lah pembuat segala-galanya. Bila kita boleh buat sesuatu, misal pandai bertukang, pandai buat ni, pandai mengajar, pandailah buat apa-apa sesuatu, pandai masak, pandai menjahit. Kalau orang puji macam mana? Kembang lah. Tak payah nanti orang puji, kita buat apa, orang lain tak boleh buat, aku boleh buat ni, macam mana? Ujub lah. Ujub, habis, punah. Kenapa? Duk rasa kat kita ni ada sesuatu, tak ada dah akidah kita la quwata illa billah. Tak ada dah akidah kita la ilaha illallah. Bahkan kat kita tu kita rasa I am somebody, sedangkan I am nobody except what Allah Ta'ala give me. Patutnya apa yang ada kat kita ni hadza min fadli rabbi, Allah yang beri kat aku. La ilaha illallah. Terasa je diri kita sesuatu ni, mana aku ada somebody,
Aku ni nobody. Allah yang bagi Quran dia kepada aku. La ilaha illallah. Dapat kat aku ni. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah tu seronok kita. Seronok rasa kan, hadir kan. Allah bagi nikmat tu kat kita. Alhamdulillah. Wah, ahli tauhid. Itu ahli tauhid. Dan nak bagi dapat tu bila? 24 jam. Dia dapat tu. Apa saja kita buat kan, kita boleh rasa ada benda orang Ta'ala bagi kat kita. Dengan tu kita boleh dapat kesempurnaan. Mata boleh cerah, telinga boleh dengar, faham boleh betul, jalan boleh elok, tak gelong, tak macam mana? Sedar ni kalau ikut berjalan ni, kalau tengok orang tak boleh berjalan, bahawa kita akan tengok bahawasanya bukan senang nak berjalan tu. Tapi kita boleh jalan elok je. Macam mana? Baru sedar, la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Dia yang sakhara lana hadza. Dia yang bagi kaki kita boleh kita guna untuk berjalan. Ada orang ada kaki tapi tak boleh jalan. Pakai stand 4 tu. Yang satu kan. Ada yang stroke lah apalah. Ni dia bagi kita kaki ni. Serupa je kaki tu. Tapi boleh jalan elok. Siapa bagi kedekat tu? La quwata illa billah. Ahli tauhid. Kalau duk pegang diri kita ni, model lagi, aku sihat, maka ubat. Syirik tu. Dia kata, syirik boleh jadi semudah itu. Jadi macam mana nak keluar dari syirik? Tak ada jalan keluar dari syirik. Melainkan pergi ngaji tauhid. Pergi ngaji tu, dah saya sebut itu apa? Memang dia punya disiplin ilmu nak faham ni satu. Atas tidak satu ni, seumumnya pun jelas dah fahaman tu. Tak jelas tanya. Itu lah. Kalau kita memang lalu proses khatam kitab apa, ulama ngaji pula betul-betul boleh tutup guru kita daripada awal hingga akhir bab akidah ni, selesai khusus kita daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan nabi, rasul, qada qadar hari kiamat, qada qadar, faham semua ni, dapat kursus tauhid betul-betul. Faham la ilaha illallah macam mana? La ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda illallah, la masyhuda illallah. Faham betul-betul satu-satu maksud la ilaha illallah ni. Ada level-level dia ulama ajar satu, ni level 1 kena belajar macam ni, 2, 3, 4. Masyhur saya duduk ngaji ada 4 level lah. Apa nak sebut ni? Faham kita ni satu-satu. Bab apa? Bab milik kita, bab perbuatan kita, bab sifat kita, bab zat kita. Semua ni sandar ke Allah. Baru ahli tauhid. Kalau tidak tak jadi ahli tauhid. Atau umum bahasanya jadi apa? Jadi ahli syirik. Jadi berkat ni memang benda yang masyru'. Itu yang nak faham. Benda yang masyru' istilahnya yang disyariatkan. Macam mana kalau bahasa mudah faham, disyariat apa? Macam mana disyariatkan makan, minum, sakit, pergi ambil ubat lagi ubat betul. Memang proses dia macam tu. Tabarruk pun sama, tawassul pun sama. Termasuk dalam benda yang masyru'iyah. Kalau kita kata tabarruk tak boleh, Tok Sah cium ajar suat. Katok ajar suat, buang apa habis. Tok Sah pergi peganglah Kaabah. Tok Sah pergi peganglah Multazam. Tok Sah pergi masuklah dalam Hijri Ismail. Pasal apa? Syirik. Wahabi faham je tu. Tentu agamanya lima ni ada faham. Yang ulama-ulama kita dulu perli Wahabi ni. Pasal apa? Kalau kamu nak kata syirik, kubur ni syirik, pergi kat kubur syirik, pergi ziarah kubur syirik, ambil kain kita ni, gosok dekat kubur tu syirik, kat mimbar Rasulullah ambil kain ni jadi syirik. Kalau yang tu jadi syirik, dia nak robohkan oleh mimbar Rasulullah, kubur Rasulullah pun kalau boleh dia nak roboh, makam Rasulullah pun kalau boleh dia nak roboh, perata semua. Roboh kat bahar. Ulama kita perli gitu ya. Dah dia punya faham gitu kan. Roboh kat bahar. Buang je sebab tu dalam parit. Macam tu. Bukan macam tu. Yang masalahnya ni, orang salah akidah, betul orang salah akidah tu. Tempat yang boleh ambil tabarruk, biarlah. Bukan salah tempat tu. Salah orang tu. Betulkan orang. Bukan betul kan? Bukan musnahkan apa yang dianggap tabarruk.
apa yang dianggap dar nafi'. Boleh. Esok orang pergi salam dia, buat apa? Dua intiqad dia ni boleh bagi berkat. Macam mana? Tembak engkau lagi mampu pasal apa? Engkau ni jadi syirik banyak. Orang jadi syirik pasal apa? Banyak orang bergantung dengan kau, macam tu. Jumpa perempuan tu bercakap kat dia tu, orang ni jadi syirik dengan kau pasal apa? Orang semua kiblat dengan kau, semua tengok kau, seronok dengan kau. Followers ada berapa? 3 juta. Badan elok tembak lagi mampu dengan kau ni. Pasal apa? Banyak orang jadi syirik dengan sebab engkau, pasal duk intikad engkau ni lah sebab mudarat dan manfaat. Boleh faham saya cakap apa? Tutup guru kita balas macam tu je. Sibuk sangat tak mau jadi syirik tabaruk ni. Bedih lagi mampu dulu. Kalau lagi pula petani lagi bahasa dia bedih. Bedih bapak lagi mampu katanya apa? Oh dia mau bagi syirik orang. Sekali pun dia ajar betul, tapi ramai orang nak pegang kata dia ni kan. Kalau dia tak ada ni tak tahulah. Bedih lagi mampu kan. Siapa? Dengan sebab dia syirik. Kalau dia tak ada, tak bergantung ke dia ada. Pakat bergantung ke orang salah. Jadi ahli tauhid. Bedih dah. Siapa? Dengan sebab tu boleh buang benda syirik. Itu. Kedah. Sampai dia ajar, kedah itu. Tapi habis macam tu. Kubur dia peratah habis. Tempat lahir Nabi habis peratah. Semua tempat-tempat yang orang pergi ambil untuk tabaruk ni, dia bubuh kaca, dia bubuh paku, dia bubuh cermin. Bukit Safa Marwah tu pun dia tak bagi masuk. Bubuh cermin tu. Safa Marwah. Safa lah yang ada cermin kan. Bukit Safa. Cermin tu apa? Siapa? Tak bagi orang pergi naik. Apa masalah? Saja tak bagi. Dia kata ni syirik. Tu kalau nak kata syirik tu, Mekah tu saya bijak. Orang pergi Mekah tu apa? Mekah tu saya bijak apa? Syirik. Berkat. Sikit lah itu. Mari anak-anak taruh ingatan perkataan Syekh Sulaiman Ibnu Abdul Wahhab. Siapa dia ni? Disebut nama ni dulu. Dia abang kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ambil elok-elok tadi. Perkataan abang ni cerita hai adik. Siapa dia ni? Saudara abang bagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia kata qalu fi tafsiri asyraka billahi ay idda'a inna lillahi syarikan ka qaulil musyrikin haula'i syurakauna ila akh. Katanya berkata mereka itu siapa? Faham ni Wahabiyin lah. Ya ke? Tak. Berkata mereka itu ahli ilmi pada mentafsirkan asyraka billah, seseorang tu bermusyrik ia akan Allah Ta'ala. Maksud asyraka billah ni berdoa ia, sungguhnya berdakwa idda'a, berdakwa ia sesungguhnya ada bagi Allah Ta'ala tu syarik, yakni kongsi, seperti perkataan musyrikin itu yang dia kata berhala ialah kongsi kami. Ka qaulil musyrikin haula'i itu kembali pada berhala itu syurakauna, adalah kongsi kami. Jadi istilah berhala tu kongsi, maksudnya dia memang i'tiqad berhala ni boleh bagi mudarat manfaat. Tu syarik tu. Intaha as-sawa'iqul ilahiyah, muka surat 29. Sekejap. Jadi atas istilah kongsi tu, kalau kita faham dengan apa dia sebut, ni ahlul ilmi dia sebut. Jadi syirik ni apa? Duk kongsikan bab ketuhanan pada selain Allah. Itulah syirik. Satu memang kena ngaji tauhid lah. Saya tak tahu nak kata apa lah. Sebab jadi berkat ni pun nak sebut macam ni. Kalau ada orang ambil berkat pun, dia memang i'tiqad dengan sebab dia buat ni
berkat makhluk tu sendiri beri mudarat manfaat. Salah juga. Memang salah pun. Pasal kaedah kita benda yang dibenarkan untuk tabaruk, tapi akidah kena bagi betul. La ilaha illallah. Itu yang kata makan nasi pun, memang makan nasi. Makan roti, makan apa, tetap akidah la ilaha illallah. Bukan tunggu akidah betul dulu baru makan nasi. Memang makan nasi kena makan, tapi kena makan nasi dengan ada akidah. Itulah. Jadi asal tabaruk, memang dia buat benda tabaruk macam-macam hari-hari. Betul? Nak kena betul akidah boleh buat tabaruk. Tak, buat tabaruk, buat apa yang memang sepatutnya kena buat. Memang ada suruhan buat, memang tak ada larangan untuk dibuat. Buat masa yang sama betul dengan akidah la ilaha illallah. Jadi faham tu, bab tauhid ni, bab akidah ni tak boleh leka. Memang ulama kita sebut itu, tak boleh leka. Bab Allah Ta'ala ni, isyarat Nabi SAW yang kita ada belajar bab lepas, benda yang mengubahkan Nabi ialah wasfastaqim kama umirta, yang bila dipinta oleh Rasulullah, minta kepada Rasulullah, para sahabat minta, ajar aku satu amalan, aku istiqamah ni benda paling besar ni. Rasulullah kata qul amantu billahi summa istaqim, berimanlah kamu dengan Allah Taala, kemudian istiqamah kamu atas kamu, atas dia. Istiqamah atas iman kita bicara ni mana? La dar wala nafi' illa Allah. Jadi walaupun kita buat sabab untuk manfaat, la quwata illa billah. Walaupun kita buat benda-benda yang, tinggalkan benda yang tak elok, la haula illa billah. Tak ada daya kita tinggal benda tak elok tu, melainkan Allah. Allah beri semua. Kat kita ni Allah ka fadl. Semua ni lempah kurnia Allah Ta'ala aja. Tak ada lain, la ghair. Tak ada ghair. Besyak tak ada ragu langsung kan. La ghair. Baik. Dan setengah daripada perkara yang maklum itu ialah syirik itu dua bahagian. Yang ini dia sebut bahagian syirik. Allah. Awal lagi. Saya nak baca tu, saya tengok jam, memang ada awal lagi, tapi saya baca lagi, dia tak boleh berhenti pukul 8.30. Dia tak boleh berhenti tu. Tu duduk tengok jam, berhenti dulu, situ dulu. Memang awal lagi, tapi dia tak boleh berhenti ni lagi. Dia baca tu lagi, dia mengamuk pula lagi. Panjang, situ dulu lah. Badan mu rasa macam lesu sikit. Orang lain yang buat kerja sampai pukul 2, kita pula lesu. Tumpang lesu macam tu je. Pandai bu. Situ dulu lah, insyaAllah. Sebahagian daripada perkara yang maklum, insyaAllah bicara situ. Memang bicara situ, dia nak balik pada bicara asas tauhid kita lah, supaya faham betul-betul. Fahaman la ilaha illallah tu, pasal bab la ilaha illallah ni besar pelajaran dia. Rasulullah sendiri asuh para sahabat 13 tahun untuk dapat faham betul la ilaha illallah, baru orang Ta'ala syariatkan solat. Sampai macam tu kat berlaku kat diri Rasulullah tu macam tu, baru syariatkan solat. Selepas 12 tahun faham, diajar, dilatih untuk telan hadam betul-betul la ilaha illallah, baru rukun Islam kedua, aqimus solah. Kat kita tak adalah tertibnya tu, tapi nak kata kat kita mana tertib rukun Islam dah sempurna dah. Islam sempurna dah, kena buat semua. Tapi jangan tak tahu latihan untuk faham la ilaha illallah ni tu tulus zaman. Dia evergreen. Long life education. Long life education. Sepanjang masa duk hidup, selagi hayat di kandung badan, selagi tu tak boleh tinggal ngaji tauhid. Maksudnya apa? Memang tauhid. Dan saya ngaji pun ada guru duk urai, dia kata talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tu ilmi tu, talabul ilmi tu dengan al-ilam ni. Bila al-ilam ni al-ilam makrifah, talabul ilmi, ilmu apa? Al-mahud fi zihni talabul ilmi, talabul ilmi tauhid minal mahdi ilal lahdi. Betul apa rupanya? Daripada buayan apa? Keluar aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan.
Qomat. Mahdi masuk je yang Lahad. Apa dia? Sekarang sirtal an fi tabaqatis thara. Kamu duduk dalam lapisan bumi. Tamassak bi kalimatil husna wa hiya urwatul wuthqa, macam-macam lafaz dalam bab talqin tu. Berpeganglah dengan kalimah yang mulia ini, satu pertuguhan yang sangat kuat. Apa dia? Wa hiya qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sabbatakallah biqauli sabit. Nak sebut apa? Tu masa bila tu? Minal mahdi ila lahad. Dalam lahad pun talqin ajar si mayat tu. Apa dia? Talabul ilmi. Ilmi ni. Ilmi apa? Ilmi tauhid. Ilmi tauhid. Memang nak keluar pada syirik tak ada jalan lain. Ilmi tauhid. Atas syirik ada 4 bab syirik. Ulama kita tanya. Syirik bab zat, syirik bab sifat, syirik bab af'al, syirik bab milik. Ni kita bicara ni syirik bab af'al. Adakah dengan perbuatan ambil tabaruk ni syirik? Syirik yang memang syirik ni tokong tu memang sedia maklum. Benda yang memang dilarang dalam syarak sedia maklum. Bahkan kalau kata main judi tu syirik kan? Main judi bukan syirik. Main judi dia fasik. Jadi syirik tahu mana? Syirik dia bab i'tiqad. Dia bab i'tiqad. Satu benda yang memang dibenarkan untuk kita buat, dia takkan jadi syirik. Tu panjang tu jumpa syirik tu. Sekali lalu dah sebut dah bunga ni. Besar pelajaran tu. Cuma lagi sama pelajaran lain lah. Pasal kita punya jadual hari ni pelajaran lain kan. InsyaAllah sambung kitab ni nanti. Ini esok subuh Isnin InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan? Kita minta izin tak? Kalau nak ambil berkat ni kena minta izin tak keluar punya suara. Tuan punya? Tuan punya asal kena minta asal. Itulah kalau benda-benda air ludah apa bukan perlu kan. Cuma kat kita air ludah kahak ni tak adalah. Sahabat dia orang tak ada langsung rasa jijik kat Rasulullah. Main macam tu. Di atas kata kalau memang asar daripada salihin ni memang milik dia, yang memang atas kata tu milik dia punya, dia pula tak bagi, memang tak boleh ambil, melainkan kena izin dia lah. Tapi kalau kata nisbah tu bukan dia punya, orang jamu dia tinggal tu yang dia tak habis, yang tu kalau ada tuan rumah kena minta tuan rumah pula. Tu. Jadi siapa punya milik tu kena minta kat dia. Pasal bila tuan rumah, katalah tuan rumah berjamu, dia memang jamu kat tok guru ni misalnya bagi banyak kan, lebih aku nak ambil. Aku nak ambil berkat dia, nak sedut berkat. Memang ada orang guna istilah gitu pun. Ni sedut berkat banyak sangat, aku nak sedut berkat dia sikit. Kita dengar orang kata, oi, dia orang punya faham sedut berkat ni macam tu. Ya memang macam tu kan. Macam mana kita nak sedut nasi, sedut ayak, sedut ubat, sedut duit, macam tu lah kan. Cuma kita sedut duit, sedut makan, sedut apa, sedut duit ni kita tak berasa salah bab tu. Tapi bila sedut berkat dengan sedut berkat macam pelik je. Prinsip sama. Bahkan yang sedut duit, sedut makan, terdarah makan, kartel pun makan, tak faham sudah. Makan barang Cina apa sedut. Barang Cina apa sedut, jolok bukan sedut, jolok, polok ni bahasa utara. Polok ni apa? Dia bukan makannya ni, makan polok ni. Tu polok apa? Orang ambil berkat pun makan. Makan. Ni tak ada polok makan. Melantak, terkedak. Bulan tu bukan barang Muslim, barang kapiak ni. Barang tak sebelah, kangaroo makan 40 tahun. Kan? Polok makan macam tu. Orang ambil berkat ni sikit-sikit je. Tu pun i'tiqad sahabat Allah dar nafi'. Dengan belajar disiplin semua. Ni yang hak telan betul-betul dunia ni. Yang ambil makan, minum, duit, pangkat, politik apa semua, contohlah kan. Macam mana? Tak syirik besar tu. Jadi situ tempat-tempat nak kena berhati tu. Jadi balik pada atas soalan, siapa yang milik, kalau tuan rumah dia buat tu memang dia nak buat lebih,
Dia nak ambil, kita jangan pergi serbu, pergi ambil. Pasal itu tuan rumah punya. Pasal kita belajar dalam bab makan, kalau orang hidang kita kat dalam rumah dia, kita ada satu talam, yang tu ada satu talam, nak ambil daripada talam situ, nak buat talam kita pun tak boleh, melainkan dengan izin tuan rumah. Ataupun urufnya yang tu dia izin. Contoh kan, kita makan talam kita dah habis lauk habis, talam tu orang tua dia makan ayam gigi tak ada, gigi semua makan gigi palsu, nak kunyah dia makan pun ayam dia hisap, dia kulum, dia tak boleh makan. Kita tak pakcik, minta maaf lah, ayam tu kau minta kami boleh tak? Macam mana? Tak boleh minta kat orang tu, pasal dia bukan dia punya, bukan dia punya, tuan rumah punya. Tak tuan rumah, kami nak minta ayam talam ni boleh? Oh, perhabis lah. Sila, jalan. Nak sebut tak disiplin kalau pergi rumah orang lah. Kalau berjamu pun jangan, siapa yang buat jamuan tu, jangan terpuas ikut dan. Walaupun nak ambil tabaruk satu hal, tapi dia di atas milik. Kalau orang tu dia sendiri kan, kalau sebut orang tu dia sendiri, dia soleh, dia beli makan kat kedai ke apa, nasi lemak ni, dia tinggal kita, dia tinggal ni tak habis kan, tak habis, kita nak berhabiskan, kena minta kat dia, macam dia punya. Yang tu kalau memang dia punya tu lah. Kalau ada benda yang istilahnya dia ambil wuduk, bekas dia ambil wuduk tu, kita ambil, yang tu memang bukan dia punya pun kan, tu masjid punya, bekas dia tu kita nak ambil, tu ambil dia. Jadi kalau ada benda yang bergantung dalam bab milik, kena minta daripada sahibul milik. Okay, lalu itulah, kalau tak ada perlulah izin, tak perlu izin lah. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.